السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك. إن شاء الله نعطيكم دقيقة أو دقيقتين قبل أن نبدأ بدراستنا اليوم، فننتظر الإخوة لكي يشارك معنا في هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة. إن شاء الله استنى شوي. يا أبا طلحة، الصوت واضح؟ الصوت واضح يا أبا طلحة؟ صوتي واضح؟ هل تسمع جيدا؟ أهلا يا أبا درة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. كيف حال بنتك درة؟ لي بنت واحدة اسمها درر، درر بالجمع، صيغة الجمع. تمام يا أبا طلحة، نبدأ. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan bermula kuliah kita pada malam ini insya-Allah dengan tajuk keajaiban istighfar. Sound slow sikit sound. Sekejap. Sound okey ke? Ataupun masih slow lagi? How's the sound? How's the sound? Sekejap. Ana ambil speaker sekejap kalau ada. Okay, testing. Macam mana dengan sound? Sound okay ke? Alright. Okay, baru pasang speaker. Kalau sound okay, sila bagi tahu. Sound okay, wadah. Okay, alhamdulillah, boleh dengar? One more. Abu Talha, okay ke? Speaker, sound. Okay, boleh update kalau kata macam mana suara speaker. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita testing.
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali semua di dalam kuliah malam ini di Baitus Salam. Okey, alhamdulillah boleh dengar. Okey, suara dah clear dah. Okey. So insya-Allah pada malam ini kita akan berkuliah dengan tajuk yang diberikan, iaitu keajaiban istighfar. Satu tajuk yang sangat baik untuk kita saling memperingatkan antara satu sama lain, apatah lagi ketika mana kita pada hari ini umat Islam berada di dalam suasana yang mengujilah, cukup mencabar, which is kita umat Islam ni kalau tengok dalam banyak situasi dalam keadaan yang lemah kan. Kita tengok di hadapan dunia kita nampak lemah, di hadapan orang-orang bukan Islam kita nampak lemah. Kita tengok betapa orang Islam hari ini telah dibelenggu dengan fitnah syahwatnya, terlalu sibuk dengan keduniaan. Saudara-saudara kita di luar sana yang kita tengok dipijak-pijak di seluruh dunia. Satu suasana yang kita hakikatnya perlukan kepada satu perubahan. Tetapi sebelum ada apa-apa perubahan, kita kena muhasabah balik diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal. Kita kena ada satu muhasabah khas kita dalam bentuk hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal, supaya kita dapat memperbaiki apa yang kurang ataupun apa yang rosak di antara kita dan juga Tuhan kita. Dan ini sangat jelas berlaku kekurangan yang amat nyata dalam hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal. So inilah yang telah menyebabkan apa yang telah menimpa kita umat Islam pada hari ini. Kita boleh lihat di serata dunia, di seluruh negara-negara Islam, yang mana hari ini cukup jelas bahawa musuh-musuh Allah ini telah menganjak-anjak kita kan. Dan tak ada satu jalan keluar pun melainkan kita perlu kembali kepada Allah Azza wa Jal, dan kita perlu untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, supaya segala musibah ini, segala kekurangan, ujian yang menimpa kita ini semua akan mengingatkan kita kembali kepada Allah Azza wa Jal. Adakah kita ini sudah bersih keadaan kita dengan Allah Azza wa Jal? Kan Allah Azza wa Jal sebut dalam surah Ali Imran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Iaitu orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang keji, ataupun orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Orang yang menzalimi diri mereka sendiri termasuk orang-orang yang banyak melakukan maksiat. Sebab bila kita melakukan maksiat, kita melanggar perintah Allah, maka hakikatnya kita menzalimi diri kita sendiri, sebab kita telah mendedahkan diri kita dengan dosa, mendedahkan diri kita dengan azab Allah. Tetapi Allah kata orang-orang yang buat kesalahan begini, orang yang berlaku zalim pada diri mereka ini, ingat kepada Allah, zakarullah fastaghfaru lidhunubihim, lalu mereka beristighfar akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Allah kata wa may yaghfiru dhunuba illa Allah. Siapa lagi yang boleh mengampunkan dosa kita selain daripada Allah Azza wa Jal. So itu sifat manusia, sifat kita insan yang sangat kerdil ini tidak boleh lari daripada kekurangan dan juga akan tergelincir daripada landasan. Maka kita sangat-sangat memerlukan untuk bertaubat, untuk beristighfar, yang mana istighfar ini hanyalah kita kata semudah untuk kita mengucapkan kalimah-kalimah yang akan kita turangkan nanti. Al-istighfar hakikatnya bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi ianya juga perlu ada istighfar di dalam hati kita. Iaitu siapa yang kata astaghfirullah tetapi dalam hatinya dia tidak bermaksud untuk nak memohon pengampunan daripada Allah, hatinya tidak hadir perasaan istighfar tersebut, maka kat situ tidak terhasillah istighfar yang dituntut itu. Sebab apa maksud istighfar? Istighfar ni dia kita memohon pengampunan untuk ditutupkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebab al-istighfar itu daripada perkataan ghafara. Ghafara ni asal perkataan ni merujuk kepada satara, iaitu menutup.
Kalau kata dulu helmet ataupun topi besi orang tengah perang tu pun dipanggil sebagai mighfar, sebab dia menutup kepala kita, menjaga kepala kita ni. Maka digunakan istilah istighfar ni merujuk pada makna asal tersebut. Kita memohon kepada Allah supaya menutup aib kita, menutup dosa kita. Dengan itu kita akan dilindungi dan kita akan terpelihara. So kita minta kepada Allah Azza wa Jal, bila mana kita sedar apa yang telah kita lakukan itu satu kesalahan, maka terus kita, cara mudah untuk nak kita ingat kembali kepada Allah Azza wa Jal, kita memohon istighfar kepada Allah. Dan Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum itu ataupun mereka sedangkan mereka ini yastaghfirun, memohon pengampunan daripada Allah, beristighfar kepada Allah. Jadi al-istighfar itu adalah satu permintaan, permohonan. Kita minta daripada Allah untuk diampunkan. Dan nama-nama Allah antaranya Al-Ghafur. Al-Ghafur, sebab Al-Ghafur ini bermaksud bukan sekadar maksud yang maha mengampun, tetapi juga maha menutupi kesalahan-kesalahan hambanya, maha untuk, macam kita kata, tajawuz, tolak tepilah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka tak ada apa lagi yang penting untuk nak kita lakukan selain daripada selalu kerap kali kita beristighfar siang dan malam, sebab kita selalu melakukan kesalahan siang dan malam setiap masa. Ghafirid dhanbi wa qabilit taubi. Allah kata dalam surah Ghafir, Allah ini yang maha mengampunkan dan Allah juga yang maha menerima taubat. Kemudian istighfar itu adalah salah satu daripada ketaatan yang paling mulia. Antara cara kita mendekatkan diri kepada Allah yang paling bermanfaat, dan juga sangat penting untuk kita menutupi amalan-amalan kita, mengakhiri amalan kita dengan istighfar. Allah kata dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, thumma afidu min haythu afadan nasu wastaghfirullah. Bila Allah cerita pasal haji, ending ni Allah kata wastaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Kalau kita ingat, antara satu doa majlis ataupun khitamul majlis, bila kita tutup majlis, juga mengandungi maksud-maksud al-istighfar. Kita memohon keampunan daripada Allah Azza wa Jal. Allah ampunkan semua. Dalam Quran banyak sangat ayat-ayat yang Allah menceritakan betapa pengampunnya Allah. Dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim. Mereka ingat kepada Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Allah perintahkan kepada kita juga untuk nak beristighfar kepada Allah, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada Allah, dan Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah kepadanya. Allah kata lagi dalam surah lain, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqamahlah kepadanya dan beristighfarlah kepadanya. Para nabi juga minta kepada kaumnya untuk nak selalu beristighfar kepada Allah. Dalam surah Hud, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhan kamu dan kembalilah kepadanya, nescaya dia akan menurunkan hujan kepada kamu, hujan yang deras yang mengalir, memberikan kekuatan kepada kamu. Itu apa yang Nabi Hud AS pesan kepada kaumnya. Nabi Saleh AS juga berpesan kepada kaumnya, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Wahai kaumku, bersembahlah kepada Allah, tak ada Tuhan selain daripadanya. Dia yang telah menjadikan kepada kamu daripada bumi, daripada tanah ini, yang telah memakmurkan kamu di bumi ini. Maka beristighfarlah kepada Allah dan kembalilah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku itu maha hampir lagi maha mendengar.
memakbulkan. Nabi Shu'aib seru kepada kaumnya, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Sama juga Nabi Shu'aib minta kepada kaumnya untuk beristighfar kepada Tuhannya. Nabi SAW pun dalam sebuah hadis bersabda, ya Aisyah, kan, in kuntu almamtu bidhanbin fastaghfir, in kunti almamti bidhanbin fastaghfirillah fa inna at-taubata min adh-dhammi an-nadm wal istighfar. Wahai Aisyah, kalaulah kamu ada melakukan sebarang dosa, beristighfarlah kepada Allah, kerana taubat daripada dosa itu adalah penyesalan dan juga istighfar. Jadi istighfar itu mestilah ada juga hadir perasaan penyesalan dalam hati, dan juga diikuti dengan sebutan istighfar di lisan kita. Dalam sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Nabi SAW kata, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Alangkah beruntungnya orang yang mendapati di catatan lebarannya nanti di akhirat nanti dia banyak beristighfar. Itu orang yang sangat beruntung, banyak kali istighfar. Dan dalam sebuah hadis lagi kata, innar rajula, yang seseorang itu nanti di akhirat nanti dilihat dia punya kedudukannya diangkat di syurga nanti. Kemudian orang kata, anna hadha min aina li hadha, dan orang tu pun rasa macam terkejut, kenapa aku punya darjat ini diangkat tinggi? Dia tengok amalan macam tak berapa ada. Kemudian dijawab, fayuqalu bistighfar waladuka lak, iaitu melalui istighfar anak kamu kepada kamu. Ini sebuah hadis yang hasan. Begitu juga dalam sebuah hadis, man ahabba an tasurrahu sahifatahu falyukthir minal istighfar. Siapa yang nak berasa gembira dengan catatan amalannya, maka banyakkanlah beristighfar. So it's very lucky whoever rajin untuk beristighfar. Dan itu juga apa yang Nabi SAW pesan kepada para wanita. Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna minal istighfar, fa inni ra'aitukunna akthara ahlin nar. Wahai wanita semua, banyakkanlah bersedekah, banyakkanlah beristighfar, kerana aku melihat kalian ramai maksudnya wanita ini akan merupakan penghuni neraka yang paling ramai. Dan Nabi SAW juga ajar kepada kita beberapa bentuk lafaz istighfar. Man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang mengucapkan kalimah astaghfirullah alladhi la ilaha illahu, yang mana tiada Tuhan melainkan daripada dia, al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dia akan diampunkan walaupun dia pernah lari daripada peperangan, which is itu salah satu daripada dosa yang besar. Dan Nabi SAW ajar lagi antaranya astaghfirullah alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak lagi lafaz-lafaz yang Nabi SAW ajar, dan Nabi adalah merupakan seorang imam kita, qudwah kita, habibuna yang selalu beristighfar. Nabi kata setiap hari aku tidak kurang beristighfar sebanyak 70 ataupun riwayat 100 kali daripada beristighfar. Itu Nabi SAW yang telah diampunkan dosanya, kesalahannya yang lepas ataupun yang akan datang. Jadi istighfar itu satu perkara yang besar, dan jangan sesekali kita sebagai hamba Allah berputus asa daripada rahmat Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengucapkan sebuah hadis, yang mana hadis ini memberi kelegaan kepada kita semua. Kalau kita ada sebarang musibah, kita ada sebarang kesempitan hidup, ingat akan hadis ini. Hadis yang cukup saya pegang, iaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahmatullahi alaih. Man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib.
Sesiapa yang melazimi istighfar, Allah akan menjadikan untuknya bagi setiap kesempitan itu jalan keluar, dan setiap kebimbangannya itu kelaparan, serta mengurniakannya rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. That's istighfar. Dan istighfar hakikatnya adalah satu kunci yang paling utama, yang terbaik, yang paling mujarab untuk kita memperolehi rezeki. Yang mana rezeki itu tidak terhad kepada wang ringgit semata-mata, tetapi kelapangan hidup, ketenangan jiwa, kesihatan dan sebagainya. Di manakah rahsianya? Rahsianya itu sendiri terletak pada istighfar. Yang mana istighfar itu memohon pengampunan daripada Allah Azza wa Jal. Maka mereka yang sentiasa meminta kepadanya agar diampunkan sudah pasti mendapat pengampunan daripada yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka yang bersih daripada lautan dosa dan sentiasa mengingati Allah, sudah pasti doanya akan lebih mudah untuk diperkenankan, dan hidupnya pasti akan diberi kelapangan. Maka akan dibukakan baginya pelbagai pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Pernah satu hari ada beberapa orang mengadu musibah yang menimpa mereka kepada Hasanul Basri. Ada yang mengadu kemarau di tempatnya. Bila diminta nasihat Hasanul Basri, dinasihat supaya beristighfar. Ada yang mengadu tentang kemiskinan yang dialami, Hasan Basri pun menasihatinya untuk beristighfar. Ada yang mengadu belum dikurniakan zuriat, diminta supaya Hasan Basri memberikannya tips. Hasan Basri menasihatinya supaya beristighfar. Ada yang mengadu kebunnya tak subur, Hasan Basri menasihatinya supaya beristighfar. Sampailah sahabat dia Ar-Rabi' bin Syubaih, dia tanya kepada Hasan Basri, kenapa semua kes yang diadukan kepada kamu, kamu suruh mereka semua beristighfar? Hasan pun jawab, aku tidak menasihati mereka dengan pandanganku, sebaliknya dengan saranan dari Allah di dalam surah Nur. Apa Allah kata dalam surah Nur? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Pohonlah keampunan daripada Tuhanmu, sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, dia akan menghantarkan hujan lebat yang mencurah-curah kepada kamu, dan dia akan melimpahkan dengan harta kekayaan serta anak pinak, dan dia akan mengurniakan kamu kebun tanaman dan mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Itu janji Allah kepada orang yang beristighfar. Allah akan memberikan kelapangan, Allah akan mengurniakan rezeki yang mencurah-curah dalam pelbagai bentuk. Dan bagaimana kita beristighfar? Lafaz istighfar ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana lafaz-lafaz ni kita boleh gunakan sebagai panduan amalan kita. Yang pertama sekali kita menyebut astaghfirullah, yang maksud dia aku beristighfar kepada Allah. Yang ini Allah ada sebut dalam suratul Baqarah dan suratul Nisa, wastaghfirullah fastaghfirullah wastaghfirillah. So kita pun sebut astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ni yang paling mudah dan yang paling famous. Dalam Al-Quran juga menggunakan lafaz astaghfiru rabbi, yang bermaksud aku beristighfar kepada Tuhanku. Ya, ini Allah ada sebut dalam surah Hud, dalam surah Nuh, dalam suratul Kahf. Anistaghfiru rabbakum, istaghfiru rabbakum wa yastaghfiru rabbahum. Yang ketiga, kita menggunakan lafaz ghufranak, ghufranak, yang bermaksud pengampunanmu wahai Allah. Yang ini Allah sebut dalam dalam suratul Baqarah. Allah kata ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, pengampunanmu wahai Tuhan kami, dan kepadamu lah kami kembali. Boleh juga kita gunakan perkataan ighfir, ighfirli, ya Allah ampunkanlah daku. Yang ini Allah sebut dalam suratul Mu'minun, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Maka ucapkanlah rabbi ighfir, Tuhanku ampunkanlah. Dalam hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam juga baginda mengajarkan kepada kita beberapa bentuk lafaz istighfar. Yang pertama sekali untuk nak kita hayati iaitu penghulu istighfar. Bagi siapa yang mengamalkan zikir pagi dan petang ni, dia tahulah penghulu istighfar ni yang disebut sebagai sayyidul istighfar. Apa lafaz dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. Satu, kita start dulu istighfar itu dengan tawassul dengan ketuhanan Allah. Kita mengiktiraf Allah itu sebagai Tuhan kita. Itu satu bentuk puji-pujian kepada Allah. La ilaha illa ant, sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Khalaqtani wa ana 'abduk. Kita tambah lagi kata-kata pengiktirafan kepada Allah. Kenapa engkau adalah Rabbku? Kenapa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau? Kerana khalaqtani wa ana 'abduk, kerana engkau yang telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. So kita mengiktiraf bahawa we are nothing. Sebaliknya kita adalah diciptakan daripada Allah Azza wa Jal. Allah lah yang menciptakan kita. Kita ni tak ada apa, kita cuma hamba Allah yang maha lemah. Sebabkan itu kita kata lagi, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Sesungguhnya aku akan cuba untuk nak menetapi janji aku dan janjimu menurut kemampuan aku. Itu kita nak bagi tahu pengiktiraf. Maksudnya selagi mana boleh untuk aku berjanji untuk mentauhidkan kamu, untuk mentaati kamu, untuk mempertuhankan kamu, maka akan cuba untuk melakukannya. Tapi tengok kita gantungkan dengan perkataan mastata', semampu aku. Sebab manusia ni hamba Allah. Kita ni hamba Allah. Kita sembang macam-macam pun, kita kata kita tak akan mengingkari Allah pun, sooner or later kita akan ada benda-benda yang kita akan cross. Itu kelemahan kita sebagai manusia. So kita mengiktirafkan Allah sesuai dengan kadar kita sebagai hamba, yang mana dengan kadar yang kita mampu, itu je kita mampu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keburukan perbuatanku. Kita mengiktiraf, yes, we indeed melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Ampunkan aku ya Allah, berlindung kepadamu ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika 'alai. Aku mengiktiraf, mengakui nikmat yang telah engkau kurniakan kepada aku. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku juga mengakui dosa aku kepadamu ya Allah. Kita aku, jangan sombong. Maka kerana itu, faghfirli, ampunilah aku, kerana tak ada sesiapa pun yang mampu untuk nak mengampunkan selain daripada engkau ya Allah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkannya di waktu siang dan dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu petang, maka dia akan termasuk di dalam penghuni syurga. Dan barang siapa yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk di dalam penghuni syurga. So ini satu lafaz istighfar paling agung yang kita kena cuba amalkan every single day, day and night. Itu satu yang Nabi SAW ajar kita. Antara yang Nabi SAW ajar kita lagi, iaitu lafaznya Astaghfirullah. Aku beristighfar kepada Allah, macam dalam Quran tadi. Ini ada dalam riwayat Bukhari, Nabi beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali, dalam riwayat Muslim 100 kali. Antara yang Nabi SAW ajar kepada kita juga, kita beristighfar dengan menggunakan lafaz astaghfiruka wa atubu ilaik, yang bermaksud aku beristighfar kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyebut bahawa
beberapa tempoh sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda banyak mengucapkan lafaz doa istighfar ini, astaghfiruka wa atubu ilaik. Setiap kita mesti ada melakukan kesilapan ataupun kesalahan, baik yang kita sedar ataupun tak, yang kita sengajakan ataupun tak. Maka beristighfarlah dalam setiap ruang masa yang termampu, selagi kita mampu. Jangan sesekali kita malu untuk beristighfar walaupun berulang kali melakukan kesalahan yang sama, kerana syaitan sentiasa inginkan kita bergelumang di dalam dosa dan berhenti dari mendapatkan rahmat Allah yang Maha Pengampun, selagi kita tidak bersikap meremehkan dosa atau berbangga menzahirkan dosa kita. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan adhnaba dhanban faqala rabbi inni amiltu amalan dhanban faghfirhu." Seorang lelaki melakukan dosa, lalu dia berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melakukan satu amalan, satu dosa, ampunkanlah ia." Allah Azza wa Jalla bagi tahu, "Abdi," faqala Azza wa Jalla, "Abdi amila dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li'ibadi." Sesungguhnya hamba aku itu telah melakukan satu dosa dan dia tahu bahawa dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan menghukum dosanya, maka aku ampunkan dosanya. Thumma amila dhanban akhar faqala rabbi inni amiltu dhanban faghfirhu. Kemudian dia melakukan dosa yang lain, dia kata, lepas tu dia doa balik, Rabbi inni amiltu, sesungguhnya aku telah melakukan satu dosa yang lain, maka ampunkanlah. Faqala tabaraka wa ta'ala, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li'ibadi. Maka Allah Azza wa Jalla berkata, sesungguhnya hamba aku itu tahu bahawa dia memiliki Tuhan yang mengampunkan dosanya dan menghukum dosa itu, dan aku ampunkan dosa hamba aku itu. Thumma amila dhanban akhar, maksudnya kali ketiga pun sama, Allah pun kata benda yang sama. Kali keempat pun dia buat benda yang sama, dia doa kepada Allah lagi, minta ampun lagi. Maka Allah kata apa? Abdi alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ushidukum anni qad ghafartu li abdi falyamal ma sya'. Sesungguhnya hamba aku itu tahu bahawa dia memiliki Tuhan yang mengampunkan dosa dan menghukum dosa itu. Persaksikanlah sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa aku itu, maka biarlah dia melakukan apa yang dikehendaki. Maksudnya selagi mana dia buat dosa itu, dia masih lagi ingin kembali kepada Allah, sedar dikembali kepada Allah, jangan kita berputus asa. Jangan kata, ya Allah, aku ni dah banyak kali dosa, dah tak mau istighfar, dah malu nak istighfar, malu nak bertaubat. Selagi mana kita mampu istighfar dan bertaubat, syaitan dia akan hasut kita supaya kita ini sentiasa bergelumang dengan dosa kita. But we don't want that. Kita nak, bila kita ingat, bila kita sedar, kita akan memohon pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang mukmin itu tidak akan berputus asa daripada rahmat Allah. Ingat apa yang Allah sebut, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis qudsi. Apa Nabi kata? Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها أو بقرابها مغفرة. Apa kata Nabi SAW? Wahai anak Adam, Allah memberikan satu ucapan yang menghormati manusia. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, baik lelaki ataupun wanita,
innaka ma da'autani, selagi mana kamu berdoa kepada aku dan kamu mengharapkan kepada aku. Doa itu ada dua jenis. Satu doa masalah, doa kita meminta, dan doa ibadah. Doa masalah ni doa kita minta ada satu hajat yang kita inginkan daripada Allah. Doa ibadah ini kita adalah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Siapa yang sombong daripada berdoa aku, Allah guna perkataan ibadah. Maksudnya doa itu juga satu ibadah. Ibadah dengan lisan kita. Innaka ma da'autani wa rajautani, selagi mana kamu masih mengharap kepada aku. Mesti kena ada warajautani, kita mengharapkan kepada Allah Azza wa Jal. Sebab pengharapan itu adalah salah satu kunci satu amalan kita itu kita diterima dan juga dosa kita diampunkan. Contohnya bila Nabi SAW kata, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ihtisab, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan, maksudnya dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla. Pengharapan is very important. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ihtisaban itu sangat penting, satu pengharapan. Jadi selagi mana kita berdoa tu dengan penuh pengharapan, we wish something, kita mengharap daripada Allah untuk diampunkan umpamanya, maka Allah kata, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku pasti akan mengampunkan dosa kamu dan aku tak peduli pun. La ubali, aku tak peduli pun. Yabna Adam, law balagat dhunubuka anana sama, wahai anak Adam, sekiranya dosa kamu itu mencecah ananas sama, tinggi langit sekalipun, ufuk awan, ufuk langit itu sekalipun. Berapa tinggi awan? Siapa tahu? Kita tak tahu. Thumma astaghfartani, kemudian kamu beristighfar kepada aku, ghafartu lak, aku akan ampunkan kamu. Tak ada apa yang boleh menghalang Allah, tak ada apa yang boleh melemahkan kudrat Allah, tak ada apa yang berat bagi Allah untuk nak mengampunkan dosa hamba-Nya. Jika Allah kehendaki, semudah itu saja. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang melakukan satu kesalahan ataupun menzalimi dirinya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi kalau kita nak beristighfar untuk nak dapatkan pengampunan daripada Allah, sudah pasti ada syarat-syaratnya, iaitu syarat-syarat dalam kita bertaubat kepada Allah. Yang pertama sekali, kita kena ikhlas. Bila kita minta ampun daripada Allah tu, memang kita ikhlas, kita nak mengharapkan pengampunan itu daripada Allah, bukan untuk kita menunjukkan kepada sesiapa, bukan untuk kerana kita takut kepada sesiapa, ikut arahan sesiapa. No, ikhlas itu kunci bagi segala penerimaan amalan. Yang kedua, mesti ada penyesalan. Tak bolehlah bila mana kita beristighfar, kita terbayang dosa kita tu, kita rasa bangga. Kita mencuri, oh hebat aku mencuri, istighfar lah. Itu tidak. Tapi mesti kena ada penyesalan. Sebab kita tahu benda tu salah, benda tu berdosa, kita ambil hak orang, kita mempermainkan hak Allah, kita menyesal. Tapi sebab kita lemah, kita terbuat juga. Syarat yang ketiga, kita kena tinggalkan dosa yang kita buat tu. Kalau betul-betul kita ikhlas, masa tu mungkin kita dah niat betul-betul, aku tak nak buat lagi dah, aku nak tinggalkan dosa ni dah. Tapi kalau kita terbuat, itu soal lain. Sebab akan datang mungkin kita lemah, kita termakan balik dengan hasutan syaitan. Kalau kita ada mengambil hak orang lain, kita kena kembalikan. Kita ada terambil hak orang, kita kena kembalikan. Itu tanda betul-betul kita bertaubat, kita insaf. Yang keempat, kita kena berazam untuk kita tak kembali lagi.
Maksud kita, bila kita istighfar, kita menyesal perasaan tu semua, khalas, we don't want to go back to the path again, we don't want to do that stuff again, no way. Tetapi mungkin after tomorrow kita tiba-tiba leka balik, lalai balik, terbuat balik, dan kita menyesal balik. Itu minta balik pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan memperemehkan dosa itu, tidak. Tetapi kadang-kadang hamba itu lemah, kita ulang, kita minta, macam hadis yang kita baca tadi. Yang kelima, syarat ni mestilah sebelum, maksudnya ketika taubat kita itu masih lagi boleh diterima, iaitu taubat kita diterima itu selagi kita belum nazak. Allah kata dalam Quran, "Walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar." Taubat itu bukanlah masa kita dah nak mati dan tiba-tiba kita nak bertaubat. Mainfash, tak ada manfaatnya. Ataupun selagi mana matahari itu belum terbit daripada barat, belum datang tanda-tanda besar kiamat, kita boleh still lagi bertaubat. Apa Nabi SAW kata lagi? Ya ibna Adam, dalam hadis Qudsi, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, walaupun sekiranya kamu datang kepada aku dengan membawa satu bekas bejana sebesar bumi ini, dosa kamu, kesalahan kamu, thumma laqitani, kemudian kamu bertemu dengan aku dalam keadaan kamu tidak mensyirikkan aku, Allah kata, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku juga akan datang kepadamu membawa satu bejana sebesar itu juga maghfirah, pengampunan daripada aku. Iaitu bila mana kita bertemu dengan Allah, kita mengharap kepada Allah pengampunan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang memang mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhannya, maka beramallah dengan amalan yang saleh, jangan mempersekutukan Allah. La tusyrik bi syai'an, syirik itu satu dosa besar. Selagi mana kita tidak mensyirikkan Allah, satu dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah, maka selagi itu kita ini berhak untuk diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu mengampunkan segala dosa kita, dan kecuali dosa syirik. Kecuali dosa syirik Allah tak ampunkan. Kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan ampunkan dosa kita yang lepas. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka berhenti daripada mempersekutukan Allah, mereka akan diampunkan dosa mereka apa yang telah lepas. Pemurahnya Allah Azza wa Jal, walaupun Allah tahu ada daripada kalangan hambanya yang membuatkannya murka, sama ada dengan syirik ataupun maksiat, tetapi Allah masih lagi memberinya kebajikan, rezeki. Subhanallah. Dalam sebuah hadis, laisa ahadun asbara ala adha, laisa ahadun asbara ala adhan sami'ahu min Allah, innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata tak ada siapa pun yang lebih mampu bersabar daripada Allah Azza wa Jalla. Walaupun hamba-hambanya yang tak layak itu menyakitinya, memanggilnya dengan mendakwa Allah itu memiliki anak, satu kalimat yang cukup Allah murka, tetapi Allah masih lagi menjaga kesejahteraan mereka, dan Allah masih lagi memberikan mereka rezeki. Subhanallah. Jadi bila
meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allah gembira. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, lillahi asyaddu farahan bi taubati 'abdihi, sesungguhnya Allah itu sangat-sangat gembira dengan taubat hamba-Nya. Macam mana Nabi berikan satu kisah cerita tu, bagaikan seorang lelaki yang tiba-tiba sesat di tengah gurun, dan tiba-tiba dia mendapati bahawa ada sebatang pohon, bekalannya sudah habis. Yang ada masa tu dia dengan untanya sahaja. Dia pun datang berteduh di bawah pohon itu, berputus asa. Tiba-tiba untanya pula lari daripada dia, menyebabkan dia dah tak ada rasa harapan untuk hidup dah. Nak keluar daripada tempat tu dah tak mampu, dah dalam keadaan dahaga, lapar yang amat sangat. Dia rasa dia akan mati kat situ. Kemudian tiba-tiba dia tidur, dia bangun tidur tu, dia ternampak unta dia tu ada depan mata dia. Maksudnya tiba-tiba harapan untuk hidup tu ada kembali. Akibat terlalu gembira, dia tercakap, ya Allah, Engkau adalah hamba aku adalah Tuhanmu. Tersasut. Nabi nak cerita begitulah Allah gembira. Maksudnya Allah gembira dengan sesuatu yang layak baginya, yang tidak serupa dengan makhluknya. Tapi Allah sangat gembira dengan taubat hamba-Nya. Jadi kita jangan rasa macam malu ataupun segan untuk nak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kerana hakikatnya Allah Azza wa Jal Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Antara doa istighfar yang paling baik sekali diajarkan oleh Nabi SAW, yang kita boleh amalkan dalam hidup kita, hadis riwayat Bukhari, Rabbighfirli khati'ati wa jahli, wahai Tuhan, ampunkanlah aku kesalahanku dan kejahilanku, wa israfi fi amri kullihi, dan segala keterlanjuran aku dalam urusan-urusan aku, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau tahu, yang lebih tahu daripada diriku. Allahumma ighfirli khatayaya, ya Allah, ampunkanlah aku kesalahan-kesalahanku, wa amdi wa jahli wa hazli, dosa-dosa yang aku lakukan dengan sengaja ataupun tidak, ataupun yang mana aku jahil, wa kullu dhalika indi, dan semua itu ada pada diri aku. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, apa yang aku terzahirkan, apa yang aku sembunyikan, dan apa yang kau tahu semua, lebih itu semua ada pada diriku. Innaka ala kulli syai' qadir. Jadi kita amalkan doa ini, maka insya-Allah itu antara doa memohon pengampunan yang saya kira jami'un, yang merangkumi pelbagai maksud, makna yang luas dengan lafaz yang ringkas, tetapi mengandungi satu kalimah-kalimah istighfar yang cukup hebat sekali. Baik, kita pergi kepada persoalan terakhir. Mungkin ada orang akan bertanya, Ustaz, mana yang lebih baik? Kita berzikir ke kita beristighfar? Zikir ke istighfar? Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah pernah ditanya tentang soalan ni. Ayyuhuma anfa'u lil 'abdi at-tasbih 'amil istighfar? Apa yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba itu, bertasbih ataupun beristighfar? Jawapan dia mudah dan logik. Kata dia apa? Kalaulah baju kita dah bersih, maka memakai bakhur, wangi-wangian itu lebih bermanfaat bagi dia. Tetapi kalau baju kita itu ada kekotoran, maka basuhnya menggunakan sabun itu lebih bermanfaat bagi dia. Perumpamaan dia nak kata is, kalaulah diri kita ini
kurang melakukan dosa, bersih, maka zikir itu lebih memberi manfaat kepada kita. Tetapi kalau kita merasakan dosa kita ini banyak, kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, maka istighfar itu lebih diutamakan. Sebab kata Syekhul Islam, menghimpunkan keduanya itu lebih baik, dan itu merupakan sunnah. Maksudnya jangan kita, lebih baik kita dua-dua, cuma kita manage which one yang mungkin lebih sikit, which one yang lebih kurang sikit. So itu apa nama, orang tanyalah mana lebih afdal antara istighfar dan juga apa nama, zikir. Zikir itu ibarat wangi-wangian, istighfar itu adalah ibarat sabun yang mencuci dosa kita, insya-Allah. Ingat apa lafaz hadis yang, doa yang Nabi SAW ajar kepada kita, doa yang merangkumi makna istighfar yang paling luas. Saya ulang lagi sekali, Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ghfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ulang lagi sekali, Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ghfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Jadi buat sahabat-sahabat semua dan termasuk diri saya sendiri, jadikanlah istighfar itu sebagai satu amalan harian kita. Paling penting kita tak lupa untuk nak istighfar, naik kereta istighfar, jalan sikit istighfar, whatever, sikit pun tak apa, sikit istighfar. Pagi dan petang baca satu kali Sayyidul Istighfar yang telah kita ajar dan sebutkan tadi. Tak susah, sangat senang, dan pastinya kita boleh buat sebagaimana yang Nabi SAW buat 100 kali satu hari. If you want do more, you can do more. Nothing wrong about that. Dan itu semua hakikatnya akan mendekatkan diri kita dengan Allah. Sebab kita akan selalu ingat dosa-dosa kita, iktiraf dosa-dosa kita, dan kita minta supaya Allah bersihkannya daripada diri kita. Dan kalau Allah terima, Allah bersihkan hati kita, diri kita, maka lebih mudah doa-doa kita akan dimakbulkan. Maka Allah juga akan kasih kepada kita, dan Allah akan melapangkan urusan hidup kita, dan Allah pasti akan memberi rezekinya yang tidak disangka-sangka kepada kita. Itu janji Allah kepada kita. Dan ini antara satu formula yang paling mujarab dalam kehidupan ini. Percaya dan yakin, kalaulah kita amalkan ini dalam kehidupan kita dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, believe me, you believe it or not, this is the best cure ever you will ever taste in your life, kalau betul-betul kita beriman. Dan benda ini mujarab, benda ini telah dirasakan oleh mereka yang konsisten, mereka yang betul-betul beriman mengamalkannya. Segala janji-janji Allah itu pasti benar. Kedukaan itu akan dihilangkan, kesempitan itu akan dilapangkan. Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Allah lah yang maha berkuasa segala-galanya. Tinggal kita untuk nak beramal, percaya, beriman, konsisten dan mengharap. Jadi insya-Allah, moga-moga Allah memberkati kuliah kita pada malam ini. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma ahil bilad wal ibad,
اللهم اسق عبادك وبهائمك وأحي بلدك الميت. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أحيينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ثبت إخواننا على الدين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اللهم إنا نسألك التثبيت لإخواننا المجاهدين. اللهم إنه قد نزل بإخواننا من البلاء ما لا يعلمه إلا أنت، وأنت الرحيم الرحمن، وأنت على كل شيء قدير، وأنت اللطيف بعبادك. اللهم ففرج عنهم ما نزل بهم واكشف ما نزل بهم من ضر يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عراه فاكسهم، وإنهم حفاة فاحملهم، وإنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنا نسألك لإخواننا الفرج العاجل يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.